Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar Prinsip Perakaunan tingkatan 5. Hari ini kita sambung bab 1 Analisis dan Tafsiran Penyata Kewangan dalam membuat keputusan. Standard pembelajaran untuk hari ini: mengira dan mentafsir nisbah keberuntungan, mengira dan mentafsir nisbah kecairan, mengira dan mentafsir nisbah kecekapan. Okey, hari ini murid dikira berjaya sekiranya kamu dapat mengira dan mentafsir nisbah keberuntungan, iaitu tokokan, yang kedua margin untuk kasar, yang ketiga margin untung bersih dan yang keempat pulangan atas modal. Yang kedua, kamu dapat mengira dan mentafsir nisbah kecairan, iaitu nisbah semasa dan nisbah ujian asid. Yang ketiga, kamu dapat mengira dan mentafsir nisbah kecekapan, iaitu kadar pusing ganti stok, tempoh kutipan hutang dan tempoh pembayaran hutang. Okey, ini 3 nisbah yang kamu telah pelajari pada minggu lepas. Okey, kita mulakan dengan nisbah keberuntungan, iaitu tokokan. Tokokan atau nama lainnya peratus untung kasar atas kos jualan. Formulanya seperti namanya, iaitu untung kasar atas kos jualan didarabkan 100. Okey, so bila ada perkataan di atas, kamu kena ingat itu adalah bahagi. Jadi formulanya untung kasar dibahagikan kos jualan didarabkan 100. Kenapa didarabkan 100? Kerana kita ingin mendapatkan jawapan dalam peratus. Kamu mesti tulis jawapan dalam peratus untuk tokokan. Okey, bagi membiasakan kamu cara untuk mendapatkan maklumat, cikgu menggunakan penyata kewangan yang sebenar, ya, iaitu penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan sebagai sumber rujukan pada hari ini. Okey. Dapat kamu lihat di sini, cikgu gunakan akaun perdagangan dan untung rugi kedai buku Farah. Okey, kita lihat ya, cara mengambil maklumat daripada akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, kamu tengok sini, cikgu dah bulatkan kos jualan dan untung kasar. Kemudian kamu masukkan di dalam formula. Okey, cara mengambil maklumat. Kamu lihat di sini, cikgu dah bulatkan kos jualan dan untung kasar. Okey, masukkan maklumat itu di dalam formula yang telah diberikan. Formula yang tak diberi ya, kamu kena hafal ya. Okey, so formula dia untung kasar dibahagikan kos jualan. Jadi di sini untung kasarnya adalah 30,470 dibahagikan dengan kos jualan 26,460. Kemudian didarabkan dengan 100. Okey, jawapan yang kita perolehi 115.16%. Okey, kamu kena ingat jawapan mesti ditulis peratus. Sekiranya kamu tidak menulis peratus pada jawapan kamu, kamu akan kehilangan markah. Kamu tidak akan dapat markah untuk jawapan ini walaupun betul. Ya, kerana kamu tidak tulis peratus. Dan kamu ingat juga kamu mesti tulis formula, ya. Sekiranya kamu tidak tulis peratus, kamu mungkin hanya dapat markah untuk formula. Jadi sayang di situ ya. Okey, sekarang kamu dah dapat jawapan untuk tokokan. Bagaimana pula untuk mentafsir? Mentafsir nisbah tokokan yang telah kamu perolehi ini. Okey, caranya mudah. Untuk nisbah, analisis nisbah ini, kamu kena ingat apa yang di bawah adalah untuk di atas. Apa yang di bawah adalah untuk mencana yang di atas. Apa yang di bawah ini adalah untuk memperolehi yang di atas. Okey, apa maksud cikgu tu? Okey, contohnya di sini untuk tokokan, kos jualan yang kita gunakan ini adalah untuk mendapat yang di atas untuk kasar ini. Itu maksudnya.
Okey, kita lihat cara mentafsir. Okey, di sini kalau kamu lihat cikgu tulis itu, kita tukarkan 115.16% kepada ringgit, iaitu RM RM15. Macam mana cikgu dapat? Cikgu ambil 115.16%, itu cikgu darabkan dengan RM1. Jadi kamu akan dapat RM RM1.15. Okey, sebenarnya bila kamu mentafsir, kamu tak perlu tulis pernyataan ini. Tapi ni cikgu nak tunjuk cara dulu. Okey, kalau kita lihat di sini, untuk RM RM1.15 untung kasar adalah nisbah kepada RM RM1 kos jualan. Okey, so cara untuk mentafsir macam ni. Setiap kos jualan RM berapa tadi? RM1. Perniagaan apa ni? Di sini ada nama kan? Kedai Buku Farah. Kalau ada nama, kamu tulis nama. Perniagaan Kedai Buku Farah dapat menjana berapa? RM ni yang kita dah tukar tadi. RM RM1.15 untung bersih. Maksudnya dengan kos jualan RM RM1, perniagaan ini telah menjana RM RM1.15 untuk untung kasar. Okey. Boleh faham? Kita terus kepada nisbah yang kedua, nisbah keuntungan yang kedua. Okey. Kalau tak faham, kamu boleh tanya cikgu lepas ni ya. Okey, ini cara sebelum kita pergi ke nisbah yang kedua, ini cara sebenar yang patut kamu tulis, cara mentafsir. Yang tadi cikgu tunjuk tukar-tukar tu, nisbah tu kamu tak payah tunjuk. Tapi cikgu nak bagi tahu kamu macam mana kita boleh dapat tafsiran ini ya. Okey, nisbah keuntungan yang kedua iaitu pulangan atas modal. Okey, formula untuk pulangan atas modal dia seperti namanya ya. Pulangan, bila sebut pulangan dah tentulah untung. Tapi oleh kerana kita nak tengok atas modal, kita akan tengok untung bersih. Bila sebut perkataan atas, itu maksudnya adalah bahagi. Dan bila bahagi dengan apa? Atas modal, maksudnya bahagi dengan modal. Ini formulanya. Ya. Okey, kenapa darabkan dengan 100? Kerana jawapannya dalam peratus. Okey, cikgu menggunakan penyata kedudukan kewangan untuk mendapatkan maklumat. Jadi, kamu kena lihat di sini, kamu kena cari dulu untung bersih dan modal. Okey, cikgu dah bulatkan di bawah ni, untung bersih dan modal. Ambil untung bersih dibagikan modal. 41,630 dibahagikan dengan 58,180 dan didarabkan dengan 100. Jawapannya 71.55%. Okey, jangan lupa mesti tulis peratus. Okey, bagaimana cara mentafsirnya? Seperti yang cikgu dah ajar tadi, cara mentafsirnya kamu kena ingat apa yang di bawah adalah untuk mendapat yang di atas. Apa yang di bawah adalah untuk menjana yang di atas. Apa yang di bawah adalah untuk memperolehi yang di atas. Okey, di sini kita menggunakan modal untuk mendapatkan untung bersih. Atau kita dengan modal kita akan menjana untung bersih. So, kita lihat cara mentafsir. Setiap RM RM1 modal yang dilaburkan, untung bersih yang diperolehi oleh perniagaan ialah RM71 sen. Macam mana cikgu dapat 71 sen? Cikgu jadikan 71.55% ini kepada ringgit. Cikgu convert lah ya. Cikgu bagi 71.55 dibagikan 100 darabkan dengan RM RM1. So, kamu akan dapat 0.71 sen. Kita gundarkan yang terdekat lah ya. Okey, itu cara mentafsirnya. Okey, kita terus kepada nisbah keberuntungan yang ketiga, iaitu margin untung kasar. Okey, margin untung kasar atau nama lainnya adalah peratus untung kasar atas jualan bersih. Okey, mengikut namanya juga, bila sebut untung kasar atas jualan bersih, maksudnya untung kasar dibahagikan jualan bersih. Dan di depan awak tengok ada peratus.
maka didarabkan dengan 100 lah untuk mendapatkan jawapan dalam beratus. Okey, formulanya ya. Okey, kita menggunakan akaun perdagangan dan untung rugi kedai buku Farah. Kamu cari dulu untung kasar. Untung kasar dan jualan bersih. Okey, cikgu dah petakan di situ jualan bersih dan untung kasar. So, kita masukkan seperti formula. Untung kasar 30,470 dibahagikan dengan jualan bersih iaitu 56,930 dan darabkan dengan 100 kerana kita nak dapatkan jawapan dalam peratus. Okey, caranya. Okey, jawapan yang kita perolehi 53.52%. Bagaimana kita ingin mentafsir margin untuk kasar? Apa yang di bawah adalah untuk di atas. Tu cikgu tunjuk cara sekiranya kita jadikan dalam bentuk nisbah. Tapi kamu tak perlu tunjuk nisbah yang ini ya. Tak perlu tunjuk nisbah ni. Kamu hanya tunjuk ini saja. Setiap RM RM1 jualan bersih, untuk kasar yang diperolehi ialah 0.54 sen. RM54 sen. Ataupun setiap RM1 jualan bersih, perniagaan dapat menjana untung kasar sebanyak RM54 sen. Boleh tulis seperti itu. Okey, kita terus kepada nisbah keberuntungan yang keempat iaitu margin untung bersih. Okey, atau nama lainnya adalah peratus untung kasar atas jualan bersih. Okey, seperti namanya, untung kasar atas jualan bersih. Maksudnya untung kasar dibahagikan dengan jualan bersih didarabkan dengan 100 untuk mendapat jawapan dalam peratus. Okey, di sini cikgu dah petakan ya. Cikgu masih menggunakan akaun perdagangan dan untung rugi yang sama. Okey, cikgu petakan di sini jualan bersih dan untung bersih. Okay. 41,630 dibahagikan dengan 56,930 dan darabkan dengan 100. Memperolehi 73.13%. Okey, macam mana untuk mentafsir margin untung bersih? Sama juga seperti yang tadi. Apa yang di bawah adalah untuk di atas ya. Setiap ringgit jualan bersih, perniagaan menjana 73 sen untung bersih. Okey, seterusnya kita dah selesai untuk nisbah keberuntungan. Kita pergi kepada nisbah yang kedua iaitu nisbah kecairan. Kamu dah tahu nisbah kecairan ada dua iaitu nisbah semasa dan nisbah ujian asid. Ya. Okey, bagaimana untuk mengira nisbah semasa? Okey, nisbah semasa, nama pun semasa. Jadi, dengan nama dia ni, kamu ambil aset semasa dibahagikan dengan liability semasa. Okey, untuk nisbah semasa, jawapannya dalam bentuk nisbah. Bukan dalam bentuk peratus. Ya. Okey, di sini cikgu masih menggunakan penyata kedudukan kewangan iaitu kedai buku Farah. Okey, kita cari dulu mana aset semasa, jumlah aset semasa dan liability semasa. Okey, cikgu dah bulatkan di situ. Masukkan dalam formula RM 18,430 dibahagikan dengan 2,720 ya. Jawapannya 6.78. Okey, tapi ini belum habis ya jawapan untuk nisbah semasa. Jawapan yang sebenar mesti dituliskan seperti ini. 6.78 nisbah 1. Jawapannya mesti dalam bentuk nisbah. Kerana untuk nisbah semasa dan nisbah ujian asid, apa yang di atas itu adalah untuk menjelaskan yang di bawah. Okey? Sebab kita dah tahu kan kita nak uji apa? Kita nak lihat kecairan. Cukup atau tak cukup untuk sesebuah perniagaan itu.
Okey, jadi cara untuk mentafsirnya pula. Okey, cara mentafsir nisbah semasa. Setiap RM1 liability semasa perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak RM6.78 untuk menjelaskannya. Okey, di sini kita lihat kecairan perniagaan ini adalah bagus. Kenapa cikgu kata bagus? Kita lihat ya di sini aset semasanya melebihi liability semasanya. Maksud di sini harta perniagaan melebihi hutang perniagaan pada tahun semasa. Apa maksud tahun semasa? Semasa tu merujuk kepada tahun dalam tempoh 1 tahun atau dalam satu tempoh perakaunan, ya. Okey, di sini sekiranya lah kita tengok kalau kata dia ada hutang RM1, dia mampu bayar dan lebih daripada itu kerana dia ada RM6.78 untuk membayar. It means kalau kita tolak, maksudnya lepas tolak hutang dia masih ada RM5.78. Jadi di sini menunjukkan kecairannya bagus. Okey. Okey, kita terus kepada nisbah kecairan yang kedua, iaitu nisbah ujian asid. Apakah perbezaan antara nisbah ujian asid dengan nisbah semasa? Okey. Nisbah ujian asid ini dia lebih cepat. Kecairan yang lebih cepat berbanding nisbah semasa. Okey, senang ingat macam inilah. Perkataan asid tu. Kamu lihat kalau asid tertumpah di mana-mana atau dia terkena pada kulit, cepat tak tindak balasnya? Cepat kan? Macam tu juga maksudnya di sini, nisbah ujian asid ini adalah kecairan yang cepat. Okey, untuk mendapatkan kecairan yang cepat, dia masih mengekalkan formula yang sama, cuma aset semasa itu kita tolakkan inventory apa? Akhir. Kenapa kita kena tolak inventory akhir? Kerana pelajar-pelajar dah tahu inventory akhir ini merupakan stok atau barang niaga yang belum dijual, yang masih ada dalam perniagaan. Okey, jadi maksudnya dia adalah belum dapat cairkan sepenuhnya. Okey, jadi kita nak tengok adakah sekiranya tanpa inventory akhir itu kecairan perniagaan ini masih dikatakan bagus. Okey, ini formulanya. Aset semasa tolak inventory akhir bahagikan dengan liability semasa. Okey, cikgu masih menggunakan penyata kedudukan kewangan kedai buku Farah. Kita cari dulu maklumat-maklumat ini. Aset semasa, inventory akhir dan liability semasa. Okey, cikgu dah bulatkan di situ. Okey, masukkan dalam formula 18,430 tolak inventory akhir 5,800 dibahagikan dengan liability semasa 2,720. Kamu akan dapat 4.64. Okey. Adakah bagus atau tidak? Kita lihat. Nisbahnya 4.64 nisbah kepada 1. Maksudnya di sini aset semasa yang ditolak inventory itu 4.64, liability semasa 1. Jadi lihat ya cara mentafsirnya. Setiap RM1 liability semasa perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak RM4.64 untuk menjelaskannya tanpa perlu menukarkan inventory akhir kepada tunai. Okey, kalau kita lihat di sini, adakah kecairan perniagaan kedai buku Farah ini bagus atau tidak? Okey, dah tentulah bagus kerana di sini contohnya kalau dia ada hutang RM1, dia mempunyai RM4.64 boleh untuk membayar hutang tersebut. Jadi, means dia memang kecairannya bagus. Okey, kita terus kepada nisbah yang ketiga, iaitu nisbah kecekapan. Okey, kita pergi kepada nisbah kecekapan yang pertama. Kadar pusing ganti inventory. Formulanya, kos jualan dibahagikan purata inventory. Okey, cara nak ingat, kamu ingat
inventory dibeli menggunakan kos jualan. Ya, dibeli dengan menggunakan kos, iaitu perbelanjaan. Okey. Jadi, kamu nak dapat kadar pusing ganti inventory, kamu ambil kos jualan, bahagikan dengan purata inventory. Okey, apa itu purata inventory? Okey, inventory kamu dah tahu ada dua. Inventory awal dan inventory akhir. Okey, bila disebut purata, mestilah dibahagikan dengan sama banyak. So, di sini ada berapa inventory? Ada 2. Jadi, kamu ambil inventory awal ditambahkan inventory akhir dibahagikan dengan 2. Okey, cikgu menggunakan akaun perdagangan dan untung rugi kedai buku Farah. Okey, di sini cikgu bulatkan maklumat yang perlu dimasukkan di dalam formula. Okey, so kita masukkan dalam formula kos jualan 26,460 dibahagikan dengan purata inventory. Okey, inventory awal plus inventory akhir bagi 2. Inventory awal 2,500 ditambahkan dengan inventory akhir 5,800 dibahagikan 2. Okey, kita dapat 26,460 dibahagikan dengan 4,150. Okey, selepas dibahagikan, kamu akan perolehi jawapan 6.38 kali. Maksudnya di sini, perniagaan ini menukar ganti atau membeli inventory baru sebanyak 6.38 kali. Okey, kamu kena ingat, kamu jangan tertinggal perkataan kali. Kalau tidak, nanti kamu kehilangan markah. Cara untuk mentaksir kadar pusing ganti inventory. Begini caranya ya. Dalam satu tempoh perakaunan, perniagaan telah menggantikan atau membeli inventory baru sebanyak 6.38 kali. Okey, bagaimana pula kalau soalan meminta kamu memberi jawapan dalam bentuk hari? Okey, caranya kamu menggunakan formula yang sama tapi kamu terbalikkan purata inventory di atas dan kos jualan di bawah. Kemudian darabkan dengan 365 hari kerana jawapan minta dalam hari kan? Okey, jadi di sini cikgu dah bulatkan maklumat-maklumat penting yang perlu dimasukkan dalam formula. Okey. Okey, macam formula tadi inventory awal plus inventory akhir dibagi 2. Kemudian bahagi lagi kos jualan darab 365. Okey, so 2,500 tambah 5,800 bahagi 2. Bahagikan lagi dengan 26,460. Darabkan dengan 365 hari. Dan kamu akan perolehi 114.49 hari. Ingat, jangan lupa perkataan hari. Mesti ada ya. Okey, cara mentafsir. Dalam satu tempoh perakaunan, perniagaan telah menggantikan atau membeli inventory baru setiap 115 hari. Okey, kita pergi kepada nisbah kecakapan yang kedua. Tempoh kutipan hutang. Formulanya. Okey, cara kamu nak ingat ya formula. Kutip daripada siapa? Okey, kalau kita nak kutip hutang, dalam perniagaan kita nak kutip daripada siapa? Dah tentulah akaun belum terima. Okey. Kemudian kamu kena bahagikan dengan kenapa? Kalau wujudnya akaun belum terima, maksudnya ada berlakunya jualan kredit. Kemudian darabkan dengan sebab tempoh kan, darabkan dengan bilangan hari. Okey, ni formulanya. Akaun belum terima dibahagikan jualan kredit darab 365 hari. Okey, kamu cikgu dah bagi petikan penyata kedudukan kewangan dan di sini juga cikgu bagi petikan penyata akaun perdagangan dan untung rugi dan di sini kamu lihat ada juga maklumat tambahan. So kamu kena gunakan semua maklumat ni. Okey, dapatkan maklumat-maklumat yang penting di dalam ni. Okey, maklumat yang penting di sini adalah
akaun belum terima, jualan bersih dan 40% pada maklumat tambahan. Okey, kenapa perlunya 40% itu? Kerana kamu tahu dalam akaun perdagangan untung rugi, jualan yang ditulis itu, jualan bersih yang ditulis itu adalah jualan secara tunai plus jualan kredit. Tapi di sini kita nak lihat tempoh kutipan hutang atas jualan kredit, bukan jualan tunai. Ya, kalau tunai tak perlulah kita nak cari tempoh kutipan hutang kerana dibayar secara tunai. Okey, jadi di sini cara nak kiranya kita ambil maklumat tambahan diberi, iaitu untuk dapatkan jualan kredit 40% darabkan dengan jualan bersih, iaitu 56,930. Jadi kita dapat jualan kreditnya sebanyak 22,772. Okey, setelah itu barulah kita masukkan dalam formula utama kita, iaitu akaun belum terima dibahagikan jualan kredit darabkan 365 hari. So di sini akaun belum terima sebanyak 4530 dibahagikan dengan jualan kredit 22,772 dan didarabkan dengan 365 hari. Kemudian kamu akan perolehi jawapannya adalah 72.61 hari. Jangan lupa perkataan hari. Okey. Bagaimana untuk mentafsir nisbah ini? Cara mentafsirnya, tempoh kutipan hutang menunjukkan perniagaan mengambil masa 73 hari untuk mengutip hutang pelanggannya. Okey. Kenapa cikgu tulis 73 hari? Kerana cikgu bundarkanlah ya. 72 tu 0.6, cikgu jadikan 73 hari. Okey. Itu cara mentafsirnya. Kita terus kepada nisbah kecekapan yang ketiga. Okey, tempoh pembayaran hutang. Okey, formulanya lebih kurang sama macam tempoh kutipan hutang, cumanya kali ini pembayaran kan. Jadi pembayaran hutang kita kena lihat kita bayar kepada siapa. Kemudian kita bahagi kepada kenapa. Kemudian darabkan dengan hari sebab dia nak jawapan tempoh. Okey, kita nak bayar kepada siapa bila pembayaran hutang? Dan tentulah akaun belum bayar. Okey, kenapa wujudnya akaun belum bayar? Kerana lakunya belian kredit. Kemudian kamu darabkan dengan bilangan hari. Okey, formulanya macam ni ya. Akaun belum bayar dibahagikan belian kredit darabkan dengan 365 hari. Okey. So di sini cikgu dah bagi petikan penyata kedudukan kewangan, akaun perdagangan untung rugi dan maklumat tambahan. Okey, sekarang kamu ambil dulu maklumat yang perlu dimasukkan dalam formula. Okey, cikgu dah bulatkan di sini. Okey, kemudian kamu kira dulu belian kredit, iaitu sama dengan 50% didarabkan dengan 23,160 dan kamu akan dapat RM 11,580. Okay. Kemudian barulah kamu masukkan ke dalam formula yang utama, iaitu akaun belum bayar sebanyak 2,720 dibahagikan dengan belian kredit, iaitu sebanyak 11,580 darabkan dengan 365 hari. Jawapan yang kamu akan dapat 85.73 hari. Jangan lupa tulis perkataan hari. Okey, cara untuk mentafsir, tempoh pembayaran hutang menunjukkan perniagaan mengambil masa 86 hari untuk membayar hutang kepada pembekalnya. Ini latihan untuk kamu pada hari ini. Okey, kamu jawab di dalam buku prinsip perakaunan, buku latihan prinsip perakaunan. Kamu cuba dulu. Okey, esok cikgu akan kongsikan skema jawapan di dalam grup Telegram prinsip perakaunan. Okey, kita telah pun sampai di penghujung pembelajaran untuk hari ini. Okey, kita akan jumpa dalam kelas yang seterusnya, siri ketiga untuk bab 1. Okey, teruskan belajar dari rumah, sentiasa berfikiran positif. Ingat,
Percayakan diri kamu dan percayakan kemampuan kamu. Kamu pasti boleh buat. Okay, bye.